tahun berlalu, saluran berita RTM kekal menjadi antara jenama media paling dipercayai dan berwibawa di negara ini. Selamat ulang tahun saluran berita RTM yang pertama. Teguh kita menang bersama. Maklumat yang terkini dan sahih pastinya di saluran berita RTM. Selamat ulang tahun yang pertama untuk saluran berita RTM terus menjadi pilihan utama khususnya seluruh warga Malaysia untuk mendapatkan berita, info yang sahih dan terkini apatah lagi berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Selamat ulang tahun berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan ini Berita Pagi. Beberapa pekerja sektor pengangkutan termasuk e-hailing, perkhidmatan kurier dan perkhidmatan penghantaran bungkusan akan diberi vaksin bulan hadapan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata program vaksinasi itu akan dilancarkan hari ini. Launched the vaccination program for the transport sector, starting with the port operators and the cargo operators, and we'll be getting around to the e-hailing drivers and food delivery drivers in July. We will be starting to vaccinate our friends who are in Grab, Food Panda and all the couriers in July. Pihaknya ada menerima permohonan daripada beberapa sektor untuk dipertimbangkan sebagai petugas barisan hadapan bagi mendapatkan vaksin. Namun disebabkan kekangan dari segi bekalan, sektor pengangkutan akan diberi vaksinasi dahulu berdasarkan keutamaan. Dalam perkembangan sama, Kementerian Wilayah Persekutuan menyasarkan lebih 6,000 penghantar makanan dan 7,000 penjaja akan terlibat dalam program vaksinasi di Ibu Negara, Putrajaya dan Labuan mulai Julai. Menurut Menterinya Tan Sri Anwar Musa, golongan itu wajar diberi keutamaan susulan terdedah kepada risiko selain meyakinkan orang ramai yang perlu berurusan dengan golongan itu setiap hari. The principle is very simple. Those are food riders. They continue to work even under the PKPD, and the public feel unsafe until they know that those people are vaccinated. Second, those people have to continue working to earn a living, and if they are not vaccinated, they are more or less exposed to the danger of getting infected. So it's only fair for them to be given the priority and get themselves vaccinated. Pihaknya juga akan berbincang dengan syarikat pengurusan yang membuat servis berkenaan dalam masa terdekat bagi mendapatkan maklumat pekerja. Kementeriannya juga turut memberi keutamaan kepada golongan yang disifatkan berisiko tinggi di kawasan berkepadatan tinggi dan terdedah termasuk pekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur, gelandangan, penduduk projek perumahan rakyat serta pekerja binaan. Baik, Kementerian Kesihatan serius dalam pelaksanaan polisi kuarantin. Justru kerajaan memperketat SOP pelanjutan tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian atau kuarantin ke atas pengambara yang tiba di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan ia bagi memastikan risiko jangkitan COVID-19 dari luar negara dapat dikurangkan. Ini termasuk semua pengembara diwajibkan menjalani ujian RT-PCR 3 hari sebelum tarikh berlepas dan semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara warga negara dan bukan warga negara yang tiba dari India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal dan Pakistan akan menjalani kuarantin wajib 21 hari di stesen kuarantin di warta kerajaan. Manakala pengembara dari negara lain dikehendaki menjalani kuarantin 14 hari tertakluk kepada lanjutan 7 hari lagi berdasarkan penilaian risiko pada hari ke-14. Pelanjutan tempoh kuarantin penting bagi mengelak penularan varian yang membimbangkan VOC dan variant of interest VOI yang lebih cepat merebak selain risiko kematian lebih tinggi.
Dalam kenyataan sama, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan di antara 20 dan 22 Jun, 6 kes varian baharu virus SARS-CoV-2 telah dilaporkan. Kesemuanya adalah VOC iaitu 5 kes varian Beta dan 1 kes varian Delta. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes dijangkiti virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan VOI adalah sebanyak 189 kes. 173 kes merupakan VOC, manakala 16 lagi kes adalah VOI. Hospital Pakar KPJ Klang menyasarkan pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk di daerah itu sejak mula beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin PPV Isnin lalu. Setakat 3 hari beroperasi, lebih 300 dos suntikan vaksin telah diberi kepada individu yang menerima janji temu di hospital swasta itu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Hospital berkenaan, pihaknya dalam perancangan untuk menambah jumlah suntikan vaksin kepada 200 dos suntikan sehari berbanding ketika ini 100 dos. Wilayah Persekutuan bakal diisytihar sebagai bandaraya terawal mencapai 80% penduduk menerima suntikan vaksin COVID-19 sekaligus mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos. Pendaftaran suntikan vaksin COVID-19 di Kuala Lumpur dan Putrajaya telah mencapai 100%, manakala Labuan lebih 80%. Menterinya Tan Sri Anwar Musa optimis aktiviti ekonomi, perdagangan serta perniagaan di wilayah Persekutuan juga akan berjalan lancar selepas mencapai matlamat imuniti kelompok. Beliau menyatakannya selepas melawat program truk vaksin bergerak MyMedic di wilayah di perumahan PDRM Desa Aman 2, Ibu Negara. Kementerian Dalam Negeri akan menyiasat dakwaan yang tular berhubung ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur, Pulapol. Kalau tuduhan dakwaan, selalunya kita akan selidik dulu. Kalau ada arahan yang menyalahi undang-undang, kita akan ambil tindakan kepada pegawai tersebut. Susulan itu, Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Zaini Jas menerusi satu kenyataan memaklumkan PDRM akan menyiasat dakwaan berkenaan. Tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran SOP atau salah laku seperti didakwa. Baik, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Melaporkan realiti. Menjelajah setiap lokasi. Memaparkan yang terkini dan sahih. Mengisi wacana padat. Merungkai persoalan rakyat. Berita wilayah, peka dan berwibawa. Baik, pengalaman dijangkiti COVID-19 bukanlah sesuatu yang indah tetapi harus diambil iktibar. Pandemik yang telah mengorbankan ribuan nyawa sememangnya menjadi ancaman bukan sahaja kepada setiap individu, malah negara. Pernah menjadi pesakit virus maut ini, Adun Kalas Muhammad Syahbudin Hashim menulis pengalamannya itu sebagai panduan dan pengajaran kepada orang ramai. Selain menyedarkan masyarakat, COVID-19 bukan mainan. Kehidupan yang kedua apabila sembuh daripada jangkitan ini, kerana kita tahu ada di kalangan kawan-kawan, keluarga dan juga rakyat saya di Galas terutamanya yang meninggal dunia kerana
penyakit COVID-19 ini. Menerusi buku Daku YB COVID-19, beliau berkongsi kisah suka duka yang perlu diharungi dengan tabah dan reda selain terus berikhtiar dan berdoa. Jadi virus ini pandemik, bahaya dan boleh merebak. Jadi saya selitkan unsur-unsur nasihat di dalam buku ini mungkin sebagai panduan dan juga cetusan pengalaman yang saya nukilkan melalui 16 bab di dalam buku ini. Hasil jualan buku ini akan disalurkan kepada PKJM selaku pertubuhan bukan kerajaan untuk dimanfaatkan bagi membantu golongan memerlukan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah membuat 2 laporan polis susulan aduan orang ramai mengenai aktiviti penjualan vaksin. Kenyataan CITF menyatakan bahawa pihaknya sedang memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM untuk menyegerakan siasatan. CITF turut menyatakan beberapa tangkapan telah dibuat polis sambil menegaskan tiada vaksin atau slot janji temu boleh dijual sama sekali. Pemberian suntikan vaksin adalah percuma kepada semua penduduk di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. CITF turut menegaskan bahawa tiada kelulusan dikeluarkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 kepada mana-mana pihak untuk tujuan ini. Susulan laporan dibuat CITF, tindakan 3 individu yang menjual vaksin COVID-19 pada harga RM420 untuk 2 dos vaksin menerima padah. Warga tempatan ini melakukan aktiviti berkenaan menerusi panggilan telefon secara rawak. Ketiga-tiga mereka direman hingga Sabtu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim memaklumkan suspek terdiri daripada 2 wanita dan seorang lelaki berumur antara 23 dan 50 tahun. Kesemua mereka bekerja sebagai pegawai pemasaran di sebuah syarikat swasta. Menerusi penjualan vaksin itu, pelanggan perlu membuat pembayaran selepas selesai menerima kedua-dua dos. Hasil serbuan di kediaman suspek, polis merampas 6 telefon bimbit selain beberapa dokumen berkaitan. Kira-kira 18.5 juta batang rokok seluduk dipercayai untuk pasaran tempatan dirampas. 5 suspek berusia antara 36 hingga 63 tahun dicekup. Pengarah Pasukan Gerakan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, risikan selama 2 bulan membawa kepada serbuan di 2 gudang dekat Kampung Selamat, Tasik Glugur, Pulau Pinang. Sejumlah wang tunai dan 6 kenderaan dipercayai digunakan untuk membawa rokok terbabit turut dirampas, melibatkan keseluruhan rampasan lebih 14 juta ringgit. Sindiket dipercayai menyeludup masuk rokok melalui jalan laut sebelum ditempatkan di sebuah gudang kosong. Mereka dipercayai mengaburi pihak berkuasa dengan menggunakan lori barang makanan sejuk beku yang kononnya membawa barangan perkhidmatan perlu. Ke-5 suspek direman bagi meneruskan siasatan. Seorang remaja bawah umur yang melarikan diri dalam operasi samseng jalanan atas kesalahan menunggang motosikal secara berbahaya ditahan selepas hadir menyerah diri di Balai Polis Trafik Daerah Kuantan. Remaja 16 tahun itu menunggang motosikal sambil berdiri dengan mempamerkan aksi wheelie di Jalan Bukit Setongkol, Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan SCP Muhammad Nur Yusuf Ali berkata, remaja berkenaan dikesan melarikan diri selepas menyedari kehadiran anggota polis yang melakukan operasi. Bagaimanapun suspek tampil menyerah diri, seterusnya menahan suspek untuk siasatan lanjut. Suspek turut dikompaun RM1,500 kerana melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam pada itu, sebanyak 70 saman dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan dalam operasi berkenaan. 4 motosikal disita kerana kesalahan mengubah suai egsos dan struktur kenderaan.
Selepas dikejutkan dengan kehadiran beruang dan harimau liar, penduduk Felda Perasu di Gua Musang, Kelantan digemparkan pula dengan kelibat gajah liar yang memusnahkan pokok kelapa sawit di ladang mereka. Ia membimbangkan 300 peneroka, malah mereka takut untuk ke ladang kerana khuatir haiwan liar berkenaan masih berkeliaran dalam kawasan ladang. Baru-baru ini, 10 pokok kelapa sawit dimusnahkan 2 ekor gajah. Selain memusnahkan tanaman, kelibat gajah berkenaan turut dilihat berada dalam kolam terbiar di kawasan ladang. Menurut peneroka, serangan haiwan liar itu merupakan kali ketiga dalam bulan ini selepas beruang dan harimau menyerang ternakan dan tanaman mereka. 3 kali dengan ni dah, tapi pihak berwajib tak mari lagi. Tak ambil tindak care lagi. Duk tahun lepas buai siapa duk tepi bilik anak mak cik. Tepi pintu dapur mak cik buai tu. Duk makan telur ayam. Itulah kalau peneroka ni ambil tindak care sendiri ke salah ke. Lepas tu kerugian pihak kami ni siapa nak ganti? Saya pojik seruhlah ke orang kat atas saya nak perakak ke nak buat cara mana pun. Mana pojik seruh lah. Pojik lagi tu pojik nak kata apa? Tahunnya dia berapa ekor tu? Dia mau kata 2. 2 beranak. 2 beranak. Dia ada kawasan ni bila lagi? 2-3 hari dah ada ayatnya. Ada duk main ke kawasan ni. Saya tak jumpa lagi dengan dia. Orang lain jumpa dia. Berapa ekor? Sekor dia tengok ini dia kata. Naik pakar ladang getah mana gitu-gini. Itu lah. Dia ada sini apa? Kita ada kata bimbel masuk ada. Iyalah, bimbel. Orang nak kaya buah pun takut dia mau hancur pun dengan dia. Ladang kelapa sawit dan getah Felda Perasu telah diusahakan peneroka sejak lebih 30 tahun lalu. Ekspor sarang burung walit mencecah 962 tan metrik dengan nilai 714 juta ringgit. Angka yang direkodkan setakat April lalu menunjukkan ekspor komoditi ini kekal kukuh, terutamanya ketika negara masih mengharungi penularan pandemik COVID-19. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan tahun lalu jumlah ekspor adalah sebanyak 3,640 tan metrik bernilai 1.385 bilion ringgit. Bagi memenuhi protokol ekspor sarang burung walit ke negara China, Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS telah mengakreditasi dan memberi pentauliahan sijil perakuan kesihatan kepada 30 loji pemprosesan dan 44 loji pemprosesan bagi pensijilan amalan kebersihan veterina yang baik. Sehingga kini sebanyak 41 loji telah diluluskan oleh pihak berkuasa negara China. Kementerian itu melalui DVS sebelum ini juga berjaya mewujudkan program sistem pendaftaran premis walit bagi mengukuhkan sistem daya jejak bagi mencapai piawaian global serta menjadi salah satu syarat dalam pengeksportan sarang burung walit Malaysia ke China. Perkembangan luar negara.
Sebahagian blok Pangsapuri 12 tingkat di Florida runtuh menyebabkan sekurang-kurangnya seorang terbunuh. Operasi kecemasan digerakkan bagi mencari mangsa yang mungkin terselamat. Setakat ini tidak dapat dipastikan berapa orang yang tinggal di bangunan berkenaan, termasuk yang berada di situ ketika kejadian. Sebilangan penduduk sempat berjalan menuruni tangga dengan selamat, sementara yang lain terpaksa diselamatkan dari balkoni mereka. Menurut pihak berkuasa, anjing pengesan digunakan bagi membantu usaha menyelamat. Punca runtuhan bangunan tidak diketahui. Penduduk mendakwa mendengar bunyi seakan letupan besar umpama gempa bumi sebelum runtuhan berlaku. Aktiviti balik kampung semasa Aidilfitri menyebabkan peningkatan kes baharu naik mendadak di Indonesia. Pertambahan kes jangkitan juga melibatkan varian Delta. Indonesia mencatatkan lebih 20,000 kes COVID-19, jumlah harian tertinggi sejak kes pertama dikesan Mac tahun lalu. Menurut data Lembaga Pengurusan Bencana Nasional Indonesia, 20,574 kes baru COVID-19 direkodkan dalam tempoh 24 jam pada Khamis dengan jumlah keseluruhan 2,53,995 kes. Seramai 1.8 juta pesakit pulih dan 355 lagi meninggal dunia. Ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 55,949 orang. Singapura telah menandatangani perjanjian pembelian hadapan dengan Novavax, sebuah firma bioteknologi yang berpangkalan di Amerika Syarikat Januari lalu untuk vaksin mRNA COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan Ong Ye Kung, kementeriannya mencari vaksin bukan mRNA yang berkualiti, selamat dan berkesan untuk digunakan dalam program vaksinasi Singapura. Beberapa ujian klinikal Novavax baru-baru ini menunjukkan hasil memberangsangkan, namun penghantarannya tidak dapat dibuat secepat mungkin kerana vaksin itu masih menjalani ujian klinikal fasa 3. Pihaknya bekerjasama rapat dengan Novavax dan menunggu permohonan mereka untuk kelulusan. Singapura berharap bekalan vaksin akan sampai sebelum akhir tahun untuk individu yang ingin menerima vaksin bukan mRNA. Program vaksinasi di Republik itu menunjukkan kemajuan memberangsangkan. Setakat Rabu, lebih 5 juta dos telah diberikan kepada kira-kira 3 juta individu menerima sekurang-kurangnya 2 dos pertama. Singapura menyasarkan 2/3 penduduknya divaksin menjelang awal Julai. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Thailand meluluskan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech untuk kegunaan kecemasan. Setiausaha Agung FDA Dr. Paisam Dunkum berkata, Pfizer-BioNTech adalah vaksin COVID-19 ke-6 yang diluluskan di negara berkenaan. Setakat ini Thailand telah meluluskan Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna dan Sinopharm. Awal bulan ini Thailand telah menandatangani pesanan pembelian untuk 20 juta dos vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang dijadualkan dihantar tahun ini. Sementara itu, Pengarah Pusat Operasi Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19, Jeneral Natafon Natpanit berkata, cadangan untuk mengenakan sekatan pergerakan di Bangkok selama seminggu berikutan lonjakan kes COVID-19 belum diputuskan. Ekoran kebimbangan ia akan mencecaskan ekonomi. Dugaan dijangkiti ketika hamil. Kebimbangan menguasai diri. Risiko menyelubungi. Apakah nasib si ibu, bayi dan keluarga? Melihat dari dekat pengurusan pasca kehamilan ibu positif. Sabtu ini 26 Jun. Eksklusif dalam COVID Itu Benar.
Beralih ke perkembangan sukan, menjelang misi kayuhan dalam siri jelajah Eropah di Turki nanti. Pasukan berbasikal profesional tanah air Terengganu Cycling Team TSG bakal mempertaruhkan pelumba baru untuk menggantikan pendaki mereka Carlos Julian Quintero Norena yang telah meninggalkan pasukan. Pelumba kelahiran Mongolia Senbaya Jambal James yang baru menandatangani kontrak bersama TSG 1 Jun lalu bakal membuat penampilan sulung di Grand Prix Jamaika di Turki pada 3 Julai depan. Senbaya sebelum ini beraksi buat pasukan Fere Pro Cycling Team dan merupakan ayam tambatan ketika bersama pasukan dari Ukraine itu. Kita telah kehilangan pakar pendaki kita iaitu Carlos Julian daripada Colombia dan bagi mengisi slot kekosongan pendaki untuk pasukan TSG kita telah mengambil pelumba baru daripada Mongolia iaitu Senbaya dan beliau telah pun mengikat kontrak bersama pasukan TSG bermula daripada 1 Jun dan akan beraksi untuk pasukan TSG untuk pertama kali dalam kejohanan di Turki ini. Pelumba berusia 25 tahun ini menggantikan slot ditinggalkan pelumba Colombia Carlos Julian yang memilih untuk bersara awal dari dunia perlumbaan berbasikal. Pada awal musim ini, Carlos Julian beraksi cemerlang untuk mengutip mata buat TSG setelah meraih tempat pertama dalam perlumbaan Grand Prix Velo Alanya pada Februari lalu. TSG sehingga kini masih kekal pasukan terbaik jelajah Asia dengan 500 mata mengatasi pencabar terdekat Vino Astana Motors dari Kazakhstan di tangga kedua dan Kuwait Pro Cycling Team di tangga ketiga. TSG dijadual berkampung selama 24 hari di Turki dalam misi menyambung baki 6 siri jelajah Eropah. Atlet powerlifting negara Jong Yi Ki berjaya melayakkan diri ke Sukan Paralimpik 2020 Tokyo secara merit selepas memenangi pingat perak di kejohanan Piala Dunia Powerlifting Faza Dubai di Emirat Arab Bersatu. Kejayaan itu menyaksikan Yi Ki bakal mengiringi seorang lagi jago negara Boni Bunya Gustin ke tamasya berkenaan pada Ogos depan. Yi Ki yang kini menghuni ranking kedua dunia terlepas pingat emas kategori 107 kg ke atas itu dengan perbezaan 1 kg di belakang pemenang dari Rusia yang mengangkat bebanan 240 kg. Setelah gagal pada percubaan pertama 220 kg, atlet berusia 31 tahun itu bangkit kembali untuk melakukan angkatan seberat 231 kg bagi meletakkannya pada kedudukan pingat emas. Pada percubaan terakhir, pendandan rambut dari batu kawah kucing itu berjaya melakar catatan peribadi dengan mengangkat bebanan 239 kg. Namun harapannya untuk meraih emas lebur di tangan atlet Rusia Konstantin Matnev yang melakukan angkatan 240 kg. Mutas Al-Janadi dari Jordan memenangi gangsa dengan angkatan seberat 217 kg. Kejayaan itu turut dikongsi Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Baik, berita pagi berakhir di sini. Selamat ulang tahun yang pertama saluran berita RTM. Kekal berwibawa sebagai antara sumber maklumat paling dipercayai. Assalamualaikum, teguh kita menang bersama. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 25 Jun 2021. Seperti biasa, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. 5 lagi lokaliti di negeri ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 9 Julai 2021 selaras keputusan Kerajaan Persekutuan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Parlimen Masidi Manjun, lokaliti terlibat adalah Kampung Muhibah, Manggatal di Kota Kinabalu, Penjara Tawau dan kuartus Penjara Taman Ehsan di Tawau, Kampung Kuala Merotai di Kalabakan, Kampung Tahap Membakut di Beaufort dan Plat Indah Jaya di Sandakan. Pelaksanaan PKPD tersebut bertujuan memastikan penduduk yang berisiko dijangkiti COVID-19 kekal berada dalam kawasan. Sementara itu, 2 kluster baru direkodkan semalam, iaitu kluster Paris 3 di Kinabatangan dan kluster Brumas Camp di Kalabakan. Kluster Paris 3 di Kinabatangan melibatkan penularan jangkitan di tempat kerja iaitu sebuah kilang sawit Bell Kinabatangan. Kes indeks merupakan kerani wanita 41 tahun yang bergejala sejak 7 Jun telah dimasukkan ke Hospital Lahadatu pada 14 Jun sebelum disahkan positif COVID-19 melalui ujian saringan pada 18 Jun. Susulan kes itu, saringan kontak rapat mengesan 28 lagi kes positif dalam kalangan penduduk perumahan kilang terbabit menjadikan jumlah keseluruhan 29 kes. Semua kes positif telah menjalani penilaian dan pemeriksaan di Hospital Kinabatangan dan seterusnya dikuarantin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Risiko Rendah Kinabatangan. Manakala kluster Brumas Camp di Kalabakan adalah kluster baru di Mukim Brumas daerah Kalabakan melibatkan penularan jangkitan dalam komuniti dan tempat kerja. Kes indeks adalah guru lelaki di SK Brumas 50 tahun yang juga EJK Masjid Al-Ubudiyah di perumahan Brumas Camp dalam ladang perkayuan Sabah Softwood dan disahkan positif COVID-19 di Klinik Kesihatan Tawau pada 12 Jun. Setakat 22 Jun, saringan yang dijalankan terhadap 75 kontak kemudian mengesan 19 lagi kes positif dalam kalangan kontak rapat, rakan sekerja dan EJK Masjid yang tinggal di perumahan tersebut. Turut disahkan positif isteri serta 2 anak kepada kes indeks yang salah seorangnya bekerja di ladang tersebut. Siasatan lanjut untuk pengesanan kontak serta mengenal pasti punca jangkitan masih giat dijalankan. Semalam, Sabah mencatat 203 kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 68,232 kes. 1 kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Seramai 8,225 penduduk terdiri daripada golongan B40 dan penerima bantuan e-Kasih di Tambunan menerima bakul makanan sumbangan kerajaan negeri. Ia melibatkan penerima dari Mukim Lintuhun, Kirokot, Toboh, Sinsuron, Nambayan dan Mukim Patau. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang ditemui ketika agihan bakul makanan di Tambunan berpuas hati dengan kerja-kerja pengagihan dijalankan pejabat daerah dengan sukarelawan. Sebanyak 4,847 bakul makanan diserahkan kepada 4 mukim terlibat dalam program ini. Setakat ini mencukupi dan kita harap tidak ada yang tercicir. Dan kalau ada pun kita akan ambil kira dan kita akan bagi terima kasih kepada semua petugas-petugas sukarelawan daripada kampung ini dan terima kasih juga kepada Tuan Pegawai Daerah dan pejabat UPPM yang telah bekerjasama dalam program ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Jeffrey yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan memaklumkan kira-kira 11.8% penduduk di daerah tersebut telah mendapat suntikan vaksin setakat ini. Jumlah penerima dijangka bertambah kepada 200 orang yang sehari hasil pemerkasaan program outreach vaksinasi yang dilaksanakan pejabat daerah dengan pejabat kesihatan kawasan Tambunan. Sementara itu, di Parlimen Beluran, 16,000 bakul makanan bagi fasa ketiga akan diagihkan kepada penduduk terlibat. Agihan fasa pertama dan kedua melibatkan 31,000 bakul makanan telah diagihkan pada Mei tahun lalu dan awal tahun ini. Menurut Setiausaha Politik Menteri Pertanian dan Industri Makanan Iswan Haji Sonteng,
penerima bantuan melibatkan penduduk di 159 buah kampung dalam zon Labuk, Sugut dan Telupin. Pengagihan dilaksana oleh jentera daripada Pejabat Parlimen Beluran dan dibantu oleh Jabatan Kuasa Penduduk Kampung masing-masing. Kita buat 3 zon pengagihan. Hari ini kita buat di Sugut dulu, dan di Sugut ni kita agihkan kepada 3 lagi, iaitu di zon Pamol dan juga zon Timbulus dan Ingkabau, dan yang ketiga yang di zon sini ialah zon Paitan lah, dan juga untuk di pulau-pulau macam di Jambungan dan Pulau Babagu. Itu kita pecahkan, jadi memudahkan pengagihan ini dan mengikut SOP lah. Beliau ditemui RTM ketika meninjau proses asingan bantuan bakul makanan di pentas rakyat daerah kecil Paitan. Sementara itu, dalam lawatannya ke Kampung Tangkarasun Paitan, beliau berkesempatan meninjau program outreach imunisasi COVID-19. Program menyaksikan seramai 400 penduduk diberikan suntikan vaksin bagi dos pertama. Pembukaan lebih banyak sektor ekonomi selepas Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 tamat mampu menangani masalah pengangguran berikutan wujud penawaran kerja daripada industri yang dibuka semula. Ini kerana pembukaan sektor ekonomi sangat signifikan dalam usaha membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Presiden Persatuan Majikan-Majikan Sabah Yap Chin Boon bagaimanapun akur dengan kepentingan mengetatkan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan majikan yang dibenarkan beroperasi, termasuk menetapkan jumlah kehadiran pekerja pada satu masa dan memendekkan waktu operasi. If we have all sectors economy open up and functioning, obviously the economy will start to turn for the better, and it will start on itself solve the problem that we see, which is the rising unemployment. Yap menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Beliau juga meminta kerajaan untuk meneruskan kerjasama proaktif dengan institusi pengajian kemahiran bagi menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang sangat diperlukan industri. Ia merupakan pelanjangka panjang yang akan memastikan keperluan industri dapat dipenuhi sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Malaysian Relief Agency MRA Sabah menggalakkan golongan belia di negeri ini menyertai sukarelawan sokongan vaksin Malaysia MEVAC bagi membantu Kementerian Kesihatan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pengurusinya Muhammad Lutfi Hafifi Japili berkata, golongan belia boleh memanfaatkan masa sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan untuk membantu di pusat pemberian vaksin PPV seluruh negeri. Pendekatan berkenaan juga berupaya membantu mempromosi kesedaran mengenai kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan belia dan masyarakat setempat. Sementara kita dalam keadaan PKP ini ataupun lockdown, kita boleh membantu sebenarnya dengan memberi khidmat kita, tenaga kita di pusat-pusat pemberian vaksin dengan mendaftar di MyVac, dan juga mana-mana NGO yang membantu penduduk-penduduk setempat untuk menghantar sebagai runner. Muhammad Lutfi berkata demikian ketika ditemui RTM di Penampang. MRA Sabah merupakan badan bukan kerajaan yang aktif terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan di negeri ini. Sejak April lalu, MRA Sabah giat membantu KKM di PPV Tawau dari segi logistik dan saringan COVID-19 ke kampung-kampung selain menghantar bantuan pek makanan asas kepada penduduk terkesan pandemik. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS Keningau mengambil pendekatan menggerakkan dakwah digital menerusi Simposium Dunia Dakwah Digital 2021 yang diadakan secara maya. Pendekatan seumpama itu dilihat bertepatan dalam memastikan kelestarian dakwah di negara ini terus subur dengan impak yang tinggi. Berucap menutup simposium ini, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Syuhaimi berkata, sebagai umat Islam amat penting untuk sentiasa mengambil cakna dalam usaha dakwah khususnya melalui platform media dan digital agar selari dengan kuasa industri digital pada masa kini. Secara umumnya, program tersebut bertujuan memahami perubahan potensi dan cabaran ekosistem dakwah berasaskan digital seiring gerakan arus revolusi industri 4.0 dan membentuk motivasi tinggi bagi membina pendakwa yang berkaliber serta sebagai input tambahan bagi program baharu yang diperkenalkan IPDAS iaitu Diploma Dakwah Digital.
4 kertas kerja dibentangkan oleh panel penjemputan bermula dengan penjelasan berkenaan ekosistem, cabaran dunia dakwah digital, diikuti cabaran di peringkat pendidikan tinggi untuk melihat keperluan dakwah dan tuntutan aspek komersial dalam industri digital. Hasil simposium 10 revolusi telah dikemukakan dalam usaha mengubah dan melonjakkan lanskap dakwah di negara ini ke arah yang lebih dinamik seiring peredaran zaman. Sokongan masyarakat khususnya keluarga, rakan dan komuniti amat penting bagi membantu bekas bantuan menjalani kehidupan baharu. Dalam pada itu, stigma masyarakat yang terus menghukum bekas bantuan perlu diubah bagi mengelak golongan berkenaan kembali kepada jenayah. Pengarah Bahagian Perul dan Perkhidmatan Komuniti Jabatan Penjara Malaysia, Datuk Ibri Syam Abdul Rahman berkata Jabatan Penjara telah melaksana beberapa inisiatif antaranya program integrasi dan penempatan selain program latihan korporat bagi membantu bekas banduan. Sokongan daripada pihak masyarakat sama ada pertubuhan atau NGO kerana ada juga badan-badan yang menghadapi masalah kesihatan seperti HIV yang tak diterima oleh keluarga, majikan pun tak mau terima. Jadi kita perlukan pihak NGO membantu. Kalau tidak mereka, tidak ada pihak yang menjaga mereka, tidak ada pekerjaan, dia akan kembali semula kepada jenayah dan akan kembali semula penjara. Datuk Ibri Syam menyatakan demikian ketika perbincangan meja bulat proses integrasi semula bekas banduan dalam masyarakat anjuran Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM secara dalam talian. Dua panel lain yang turut serta dalam perbincangan tersebut ialah Peguam dan Ahli Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia KRPPM Sanggit Kordio dan Pengurus Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysian K Lim Yu Chin. Ia dipengerusikan Pesuruhjaya SUHAKAM Jared Joseph dan turut disertai 99 peserta daripada pelbagai latar belakang. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat. Oh indahnya tanah airku Sabah, di bawah bayu cantik dan sentosa, aman damai hidup selalu rukun, semangat perpaduan antara kaum, bermacam warna dan lapisan agama, bersatu harmoni tetaplah damai. Kota Kinabalu sejahtera, Sabah maju jaya sentiasa. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 25 Jun bersama saya Firdaus Rashidis.
Sarawak kekal mencatatkan 3 angka kes positif COVID-19 dengan 581 kes baru dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 62,147 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada 581 kes, 51.81% telah dikesan di 5 daerah iaitu di Sibu, Seri Aman, Kuching, Tatau dan Bintulu. Sementara itu, tiada kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kematian kekal kepada 392 kematian. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 4 kluster baru iaitu kluster Jalan Setiaraja dan kluster kilometer 23 Jalan Puncak Borneo Kuching, kluster Sungai Separai Tatau dan kluster Jalan Sungai Antu Sibu. 2 daripada kluster tersebut melibatkan kluster di tempat kerja, 1 di institusi pusat pemulihan dan 1 di rumah panjang. 5 kluster turut diisytiharkan tamat iaitu kluster Sungai Gungun, Kanoit, kluster Sebujok, Seri Aman, kluster Jelang, Betong, kluster Tebakang, Serian dan kluster Jalan Sukma, Kuching. JBPN turut mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di 4 lokaliti, membabitkan 2 kuartus pekerja, sebuah kampung dan sebuah rumah sewa antara 22 Jun hingga 8 Julai. Turut diisytiharkan penamatan PKPD di 8 lokaliti di daerah Kota Semarahan, Sebau, Bintulu, Tatau, Kuching, Lubuk Antu dan Julau. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Bumasing menyokong gesaan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin terhadap negara-negara berkuasa besar termasuk China untuk tidak membolot bekalan vaksin COVID-19. Dalam kenyataan medianya, Tan Sri Dr. James memberitahu beliau bersependapat dengan Hairi yang menyifatkan tindakan negara maju tersebut tidak bertanggungjawab. Jelasnya, negara-negara kuasa besar berkenaan seharusnya perlu berkongsi kepakaran dan sumber dalam membantu negara-negara membangun untuk memerangi ancaman wabak COVID-19. Ini bagi mengelak tanggapan mengenai penindasan terhadap negara-negara lemah yang bertujuan untuk mempertahankan penguasaan dunia. Tan Sri Dr. James juga merayu rakyat Malaysia untuk sama-sama menyokong gesaan tersebut dalam perjuangan memerangi COVID-19. Perkhidmatan bas awam ke Pusat Pemberian Vaksin PPV telah mula beroperasi di Bandar Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media memberitahu perkhidmatan itu membabitkan pengusaha bas henti-henti di Bandar Miri dengan laluan perjalanan bas dari stesen bas Wisma Pelita Tunku Miri ke lokasi PPV sekitar Bandar Miri. Antara PPV di Bandaraya Miri termasuk PPV Dewan Eastwood Valley, PPV Dewan Curtin University, PPV Hospital Miri, PPV AZ IKBN Miri, PPV HS Borneo Medical Center dan PPV HS KPJ Permai Jaya. Perkhidmatan bas awam terus ke lokasi PPV tersebut dengan kadar tambang RM1 sehala adalah untuk memudahkan orang ramai. Bagi orang ramai yang ingin ke PPV Dewan Curtin University, mereka boleh menunggu bas yang ditandakan nombor 66 dan tertera Curtin University. Manakala untuk ke PPV Dewan Curtin University, penumpang akan diturunkan di perhentian bas di Jalan Perkasa Utama sebelum menaiki bas yang disediakan Curtin University. Perkhidmatan bas awam turut disediakan untuk PPV awam dan PPV HS yang lain dengan masa perjalanan perkhidmatan bas telah ditetapkan. Pada masa sama, Datuk Lee merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak kerana memberikan kelulusan sementara bagi laluan baru yang dihaskan untuk program vaksinasi sehingga 31 Ogos nanti. Kira-kira 14,000 pekerja daripada sektor swasta di Sibu akan menerima vaksin COVID-19 bermula Isnin depan di kampus College Universiti Teknologi Sarawak UCTS Sibu. Pusat pemberian vaksin itu dikendalikan oleh College Universiti itu bersama Segi Medical School dan sebuah syarikat pemegang pelaburan Pansar Berhad selepas mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 dan Kementerian Kesihatan untuk menjalankan program vaksinasi industri.
Menurut Pengarah Urusan Pansar Berhad, pemancar Datuk Jason Tai, pembukaan PPVIN itu direalisasikan hasil perbincangan bersama syarikat-syarikat di Sibu yang sebelum itu turut memohon pembukaan PPVIN sendiri. Jelasnya, pengoperasian PPVIN secara berasingan oleh syarikat-syarikat berkenaan akan melibatkan jumlah kaki tangan perubatan, klinik dan hospital swasta yang lebih tinggi berbanding jika dilaksanakan secara berkelompok seperti yang dilaksanakan di UCTS. It's supposed to be 300 and above the companies to apply for CITF. So, but in Cebu, we are in a unique position in that CITF Kebangsaan said you guys are probably the only ones to get all the companies together and go under one. Easier for them to manage also the resources. Datuk Jason Tai ditemui media ketika melakukan tinjauan ke sesi percubaan PPVIN berkenaan di UCTS. Kira-kira 500 orang menerima vaksin pada sesi percubaan tersebut yang dilaksanakan bagi melihat kelancaran sistem vaksinasi di PPVIN berkenaan. Sekolah Perubatan Segi akan bertanggungjawab sebagai pemberi perkhidmatan perubatan di PPVIN berkenaan yang kos operasinya akan ditanggung oleh syarikat-syarikat terlibat. PPVIN UCTS tersebut mampu memberikan suntikan vaksin kepada 1,500 orang penerima sehari. Capaian imuniti kelompok di negeri ini menjelang bulan Ogos bakal memulihkan ekonomi negeri yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Ketua Menteri, Profesor Madya Muhammad Abdullah Zaidil, sebagai negeri terawal dijangka mencapai imuniti kelompok yang memberi harapan baru untuk kembali ke landasan pengembangan ekonomi seperti yang disasarkan sebelum ini. Dedahnya, Sarawak menerima kesan negatif tahun lepas dengan pengucupan ekonomi antara 3.5 hingga 5%. Dengan pemulihan ekonomi selepas sasaran imuniti kelompok dicapai, Sarawak dijangka mencapai pengembangan ekonomi sehingga 6% tahun ini disumbang oleh sektor hiliran minyak dan gas seperti projek metanol dan hub petrokimia yang menarik minat banyak pelabur asing. Dari segi ekonomi, ini memberi satu petanda yang baik lah, di mana we can go back to our normal life. Macam mana kita nak seperti sebelum ini kan. Jadi dengan harapan aktiviti-aktiviti perniagaan dari segi ekonomi pulih seperti biasa. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Petrajaya Kuching. Tambahnya, ekonomi negeri perlu berkembang secara agresif 8% setiap tahun untuk mencapai negeri maju 2030 dengan pendapatan RM282 bilion setahun yang turut disumbang oleh sektor pelancongan. Sektor tersebut antara yang terjejas meskipun terdapat bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS disalurkan untuk menyerap kesan di pelbagai peringkat. Jadi kita merasakan dengan yang ada herd immunity ini, sektor pelancongan akan mula berkembang. Dan untuk pengetahuan semua, Sarawak kini lebih menekankan pada pelancongan berkualiti tinggi. Maksudnya tidak seperti sesetengah negeri lah yang menekankan pelancongan mass tourism. Setakat Rabu lepas, kira-kira 721,000 atau 26.6% penduduk Sarawak berumur 18 tahun ke atas telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin dengan sasaran 80% menjelang Ogos ini. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 3.1 bilion ringgit di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 1.0 hingga 5.0 untuk meringankan beban rakyat termasuk usahawan kecil dan sederhana PKS dalam menepani pandemik COVID-19. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Usahawan Kecil dan Sederhana, Datuk Muhammad Naruddin Majais memberitahu kementeriannya sahaja telah diperuntukkan sejumlah 264.7 juta ringgit. Jelasnya, daripada jumlah tersebut sebanyak 124.57 juta ringgit telah digunakan bagi membantu 4,206 SME dan kebanyakan PKS merangkumi golongan M40.
Jumlah itu tidak termasuk RM834.3 juta yang diagihkan kepada 52,824 penjaja dan peniaga kecil, penambang, agensi pelancongan berlesen, operator inap desa berlesen dan sebagainya. Selain itu, Datuk Muhammad Naruddin memaklumkan kerajaan akan terus menyediakan pinjaman mudah dan subsidi faedah menerusi bajet RM100 juta skim kredit mikro Sarawak dan PKS yang layak untuk mendapat subsidi faedah 3.5 tahun serta moratorium sehingga akhir tahun ini. Menjawab kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik Arin Chang Oiling yang menyatakan BKSS 6.0 terlepas pandang golongan M40 dan golongan PKS, bila menjelaskan kerajaan Sarawak juga menyediakan RM22 juta pinjaman mudah kepada usahawan Bumiputera menerusi skim pinjaman industri kecil dan sederhana. Tambahnya, kerajaan Sarawak menerusi unit perancang ekonomi dan kementeriannya juga terus mengkaji keberkesanan pendekatan yang dilaksanakan di bawah BKSS 1.0 hingga BKSS 6.0. Usaha untuk membaiki kestabilan bekalan elektrik kepada penduduk di Limbang sedang giat dilakukan dengan penghantaran lebih banyak penjana ke bahagian itu. Naib Presiden Pengagihan Sarawak Energy Yusri Safri memaklumkan ketidakstabilan yang berlaku sejak Mei lepas disebabkan kerja membaiki penjana yang rosak. Jelasnya, kerja berkenaan bagaimanapun tertangguh akibat kekangan pergerakan. Selain itu, penjana sedia ada yang telah mencapai penggunaan maksimum dengan potensi risiko tidak dapat memenuhi permintaan tinggi terutama ketika cuaca panas. Yusri memberitahu penyisihan beban atau load shedding yang berlaku bila bekalan elektrik diutamakan kepada fasiliti tertentu seperti hospital bagi mengelak beban berlebihan dan gangguan bekalan juga antara penyebab gangguan sementara kepada setengah kawasan di Limbang. Ia juga berlaku ketika permintaan bebanan melebihi kemampuan penjana. Yusri menjangkakan satu penjana boleh digunakan bermula hari ini bagi memastikan kestabilan bekalan di Limbang menjelang akhir bulan. Sementara itu, sebuah lagi penjana dijangka boleh digunakan semula dalam masa 3 minggu bergantung kepada kebolehsediaan alat ganti. Sekian berita pagi Sarawak. Tepati janji temu vaksinasi anda. Jaga jarak fizikal dan patuhi SOP di Pusat Pemberian Vaksin. Saya Firdaus Ashiris. Assalamualaikum dan salam hormat.